التحذير من هوى النفس. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. فإن أمارات بالسوء ما اتعظت من جهلها بنذير الشيب والهرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ولا أعدت من الفعل الجميل قرا ضيف ألم برأسي غير محتشم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. لو كنت أعلم أني ما أوقره كتمت سرا بدلي منه بالكتم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. من لي برد جماح من غوايتها كما يراد جماح الخيل باللجم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. فلا تروم بالمعاصي كسر شهوتها إن الطعام يقوي شهوة النهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. فاصرف هواها وحاذر أن توليه إن الهوى ما تولى يصمي أو يصمي. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وراعها وهي في الأعمال سائمة وإن هي استحلت المرعى فلا تسمي. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. كم حسنات لذة للمرء قاتلة من حيث لم يدري أن السم في الدسم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. واخشى الدسائس من جوع ومن شبع فربما مخمصة شر من التخم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. واستفرغي الدمع من عين قد امتلأت من المحارم والزم حمية الندم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وخالف النفس والشيطان وعصهما وإنهما محاضا كالنصح فاتهمي. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa
ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال ربي اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا أقوالنا. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. آمين يا رب العالمين. Sidang penonton, tuan-tuan puan-puan, saudara-saudari, para asatizah, tuan-tuan guru yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kita menyambung pengajian kita dalam kitab Ulumul Quran ataupun kitab asalnya iaitu kitab An-Nuqayah yang dikarang oleh Al-Imam Suyuti yang diterjemahkan oleh Al-Fadhil Ustaz Faiz Fatih. Baik, semalam kita telah sampai berkaitan dengan Al-Quran dari sudut maknanya. Baik, kita telah selesai membincangkan tentang maknanya dari sudut gharib Al-Quran. Kemudian kita telah terangkan dari sudut Al-Mu'arrab dalam Al-Quran, iaitu perkataan yang asalnya perkataan ajam kemudian digunakan oleh orang Arab, maka jadilah kalimah mu'arrab. Kemudian kita telah ceritakan apa itu majaz dalam Al-Quran dan bentuk-bentuk majaz dalam Al-Quran. Kemudian ada lafaz mushtarak yang digunakan dalam Al-Quran. Perbahasan berkaitan dengan mushtarak dan mutaradif ini sebenarnya perbahasan dalam ilmu mantik. Kalau perbahasan yang sebelum ini iaitu perbahasan al-majaz, ini perbahasan dalam ilmu balaghah. Kemudian hari ini kita masuk sambungan daripada perbahasan berkaitan dengan makna lafaz Al-Quran, iaitu yang keenam al-isti'arah dan yang ketujuh ialah at-tashbih. Dan kedua-dua ini adalah perbahasan yang asalnya juga dalam ilmu balaghah, dalam ilmu ma'ani. Jadi dalam ilmu ma'ani membincangkan berkaitan dengan tashbih, isti'arah dan kinayah. Jadi dua bab besar dalam ilmu ma'ani diterangkan dalam Al-Quran. Ada dalam Al-Quran. Yang pertama adalah isti'arah. Sepatutnya kalau dalam ilmu balaghah didahulukan tashbih dulu baru isti'arah. Tetapi di sini didahulukan isti'arah dulu barulah tashbih. Apa itu isti'arah? Isti'arah ialah tashbih juga, tetapi tashbihun hudhifa ahadu tarafaihi ma'a hadfil adah. Jadi isti'arah ini sama seperti tashbih tapi dibuang salah satu daripada musyabbah ataupun musyabbah bih. Kemudian juga dibuang adatul tashbih. Jadi kalau tashbih dia ada musyabbah bih, kemudian adatul tashbih dan ada wajhus syabah. Okey. Tetapi dalam isti'arah dibuang salah satu, sama ada musyabbah ataupun musyabbah bih. Adapun jika satu ayat itu ada musyabbah dengan musyabbah bih, maka tidak dinamakan sebagai isti'arah, tetapi dinamakan sebagai tashbih. Contoh kita kata Muhammadun Asadun. Muhammadun Asadun. Muhammadun Asadun ialah satu tashbih yang dibuang adatul tashbih dan juga wajhus syabah. Dan tashbih yang dibuang adatul tashbih dan wajhus syabah itu ialah tashbihun baligh. Yang Muhammad ialah seekor singa, macam kita kata. Tetapi kalau kita buang salah satu daripada Muhammad ataupun Asad, contoh kita kata Asadun fil baiti. Kita kata Asadun fil baiti. Jadi itu isti'arah. Dan isti'arah dia terbahagi pada dua. Isti'arah terbahagi pada dua. Ini mungkin ulang kajilah pada siapa yang belajar ilmu balaghah. Yang pertama yang masyhur lah, dia ada lagi pembahagian yang kecil-kecil tu, cuma yang masyhurnya yang asasnya isti'arah terbahagi kepada dua, iaitu isti'arah tasrihiyah dan isti'arah makniyah. Isti'arah tasrihiyah
ialah isti'arah yang surriha al-musyabbah bih. Ya, isti'arah yang ditasrihkan, disebutkan musyabbah bihnya adalah isti'arah tasrihiyah. Ya, contoh kita kata asadun fil baiti. Ya, asadun fil baiti maksudnya apa? Singa di dalam rumah. Jadi dia nak tashbihkan Muhammad dengan singa. Jadi dia tak sebut dah Muhammad, dia sebut singa di rumah. Okey, jadi mana musyabbahnya tak ada, mana ada tu tashbih yang tak ada, mana wajh syabahnya tak ada. Jadi itu isti'arah tasrihiyah. Adapun isti'arah makniyah, ya, isti'arah makniyah ialah isti'arah yang disebutkan musyabbahnya, ya, tetapi tidak disebutkan musyabbah bih, ya. Tapi kalau kita buang musyabbah bih, ya, contoh kita kata tadi Muhammadun kal asadi fi syuja'ah. Itu tasbih ni yang lengkap, ya, Muhammadun kal asadi fi syuja'ah. Itu tasbih ada lengkap, ada musyabbah, musyabbah bih, ada tu tasbih dan wajh syabah. Tapi kalau kita buang ada tu tasbih, dia jadi Muhammadun, ada kita buang ada tu tasbih dan juga wajh syabah. Jadi kita kata Muhammadun asadun. Masih lagi dia kekal musyabbah dan musyabbah bih masih lagi menjadi tasbih. Bila dibuang salah satu, ya, Muhammad ataupun Asad, contoh tadi kita kata asadun fil baiti. Muhammad dah tak ada tu tasbih dah tak ada, wajh syabah dah tak ada. Kita kata asadun fil baiti. Maka jadilah dia isti'arah tasrihiyah. Dan jika kita buang Muhammad dengan Asad tadi, kita buang Asad, kita kekalkan Muhammad. Kita kata Muhammadun fil baiti. Muhammadun fil baiti. Jadi di situ sebenarnya kalau kita kata isti'arah makniyah ni, ya, kalau kita kekalkan musyabbah, dia tak akan jadi isti'arah. Ya, jika tidak ada perkara yang dia perlu menyebutkan lazim bagi musyabbah bih. Ya, perlu menyebutkan lazim bagi musyabbah bih. Contohnya dia kata apa? Muhammadun yaftaris fil baiti. Muhammadun yaftaris fil baiti. Muhammad iftarasa ni maksudnya apa? Sedang yaftaris. Yaftaris ni dia sedang membaham atau dia sedang singa yang liar kan, dia sedang dia memburu lah. Apa kita kata Muhammadun yaftaris fil baiti. Muhammad sedang memburu ataupun berlaku liar di dalam rumah. Jadi yaftaris itu daripada perkara yang lazim bagi musyabbah bih walaupun musyabbah bih tak disebutkan. Ya, jadi isti'arah itu ialah isti'arah makniyah. Baik, itu secara umumnya berkaitan dengan apa itu isti'arah. Baik, isti'arah ini disebutkan banyak dalam Al-Quran. Ya, jika kita tengok dalam matan ni, qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi 'ulumihi fid darin amin, disebutkan al-isti'arah yakni menyamakan sesuatu, iaitu tashbih lah, tanpa menggunakan hurufnya atau tanpa menggunakan adatnya. Okey, maksudnya ma'ahadfi al-adah. Dan juga perlu disebutkan satu lagi, ma'ahadfi ahadi tarafaihi, ya, dengan dia membuang salah satu daripada musyabbah ataupun musyabbah bih, ya, barulah jadi isti'arah. Baik, contoh yang diberikan, berapa contoh diberikan? 2 diberikan. Yang pertama adalah awaman kana maitan fa ahyainahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nasi kaman mathaluhu fi dhulumati laysa bi kharijin minha. Tapi syahid kita hanyalah pada perkataan maitan fa ahyainahu. Ataupun maksud ataupun wa man kana maitan, disebut orang yang mati. Jadi mati di situ bukan bermaksud mati tercabut roh daripada jasad, ya. Mati di situ bermaksud orang, adapun orang yang tu itu dah jadi musyabbah. Ya, orang yang dah jadi musyabbah. Dia musyabbah ke situ? Bukan, belum lagi. Kat sini musyabbah bi dia. Aw man kana maitan. Aw man kana maitan. Jadi al-maitu mati itu adalah bukan musyabbahnya, dia betul lah, musyabbah dia dibuang. Musyabbahnya adalah kufur. Kufur itu seperti mati. Jadi mati itu adalah musyabbah bilah, seperti mati. Okey, jadi ada orang yang kufur seperti mati. Adakah orang yang kufur seperti mati? Maka dia diberi hidayah seperti dihidupkan,
seperti kami menghidupkannya. Begitulah. Jadi maitan itu adalah musyabbah bih, ya, yang musyabbah dia, ya, apa yang seperti mati itu adalah kufur. Ya, ada ataupun orang-orang yang kufur, ya, ataupun orang-orang yang kufur, maka kami beri hidayah kepada mereka. Itu masuk ayat dia. Itu asal ayatnya dari sudut yang hakikat. Ya, kerana isti'arah ni ialah isti'arah ialah salah satu daripada jenis majaz dalam Al-Quran. Jadi ayat itu kalau hakikatnya ialah ataupun, ya, adakah orang yang kufur, okey, adakah orang yang kufur kemudian kami beri hidayah kepada dia. Ya, asal ayat dia awaman kana kafiran fahadainahu. Itu asal ayat dia. Ya, kemudian ditashbihkan, adakah orang yang kufur seperti dia mati, maka kami beri hidayah kepada dia seperti kami hidupkan dia. Begitulah. Ya, itu adalah penggunaan diletakkan hanya musyabbah bih sahaja. Jadi jika ditasrihkan musyabbah bih sahaja, maka itu adalah ayat yang menggunakan uslub isti'arah tasrihiyah. Baik, seterusnya dalam ayat kedua. Wa ayatul lahumul lailu naslakhu minhun nahar. Wa ayatul lahumul lailu naslakhu minhun nahar. Wa ayatun, dan lagi dalil yang terang untuk mereka berfikir. Ayat bila digunakan dalam Al-Quran bermaksud tanda-tanda kebesaran Allah, ya, ayat kauniyah. Baik, antara tanda kebesaran Allah bagi mereka, al-lailu naslakhu minhun nahar. Jadi disebutkan malam yang mensiat. Jadi naslakhu itu digunakan untuk salkhul jildi. Ya, salkhul jildi bermaksud menyiat kulit daripada daging. Ya, menyiat kulit supaya nampak daging. Itu asal penggunaan salkhun. Ya, minhun nahar. Dan tanda kebesaran Allah bagi mereka ialah waktu malam yang menyiat waktu siang. Okey, menyiat waktu siang. Jadi penggunaan perkataan naslakhu, okey, itu adalah penggunaan isti'arah. Dan itu juga penggunaan isti'arah Allahumma salli ala tasrihiyah. Ya, kerana apa yang seperti menyiat, ya, apa yang seperti menyiat, itu musyabbahnya yang tidak disebutkan adalah antara tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah menyingkap cahaya siang itu, ya, daripada kegelapan malam. Menyingkap cahaya siang, cahaya fajar, cahaya matahari daripada kegelapan malam adalah seumpama, baru sebut musyabbah bih, adalah seumpama menyiat kulit kambing untuk melihat daging di dalamnya. Ya, jadi yang disebut hanyalah menyiat. Ya, menyiat itu adalah musyabbah bih yang disebutkan dalam ayat, maka ia adalah ditasrihkan musyabbah bih. Jadi itu adalah penggunaan isti'arah tasrihiyah, ya, dalam ayat wa ayatul lahumul lailu naslakhu minhun nahar. Jadi itu dua contoh yang diberikan dalam Al-Quran. Suka saya ingin menambah ya, beberapa contoh lagi. Okey, saya kongsikan di sini tuan-tuan dan puan. Okay, saya kongsikan yang senang-senang lah ya dalam Quran. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum 'adzabun 'azim. Jadi bila Allah SWT menggunakan perkataan khatamallahu ala qulubihim, ya, Allah Subhanahu wa taala menutup. Menutup ni biasanya digunakan, ya, untuk menutup tin, ya, menutup bekas. Jadi kenapa Allah SWT menggunakan menutup di situ? Sudah pasti itu adalah penggunaan isti'arah. Dia kata faka'anna ha'ula'il kuffar min syiddatil kufri wal i'rad anil haqqi wa rafdihi ja'ala 'ala qulubihim khatmun wa ghita'un bihaitsu la yasilu ilaihil haqqu wal iman. Ya, jadi itu ialah contoh uslub isti'arah yang digunakan dalam Al-Quran. Ya, jadi kalau kita nak kata isti'arah di sini, ya, kita boleh katakan ini ialah isti'arah Allahumma salli ala Muhammad. Ini ialah isti'arah makniyah. Kenapa? Kerana disebutkan musyabbah. Ya, disebutkan musyabbah iaitu hati-hati mereka.
Jadi hati-hati Itu atas mereka juga. ibarat apa? Okey, hati-hati mereka adalah ibarat bekas-bekas. Ya, yang bekas itu ada penutup di atas tu, wa ala absarihim ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah, ada penutup, ada ghita, ya, walahum azabun azim. Jadi qulub, sam'ihim wa absarihim adalah ibarat bekas yang di atasnya ada ghita. Cuma bekal, ya, kal awani allati 'alaiha ghita tu tak disebutkan dalam Al-Quran ni. Cuma disebutkan lazim daripada musyabbah bih itu ialah Allah menutup. Allah menutup. Jadi itu lazim bagi musyabbah bih, iaitu bekas, perlu ditutup. Maka ayat ini ialah ayat menggunakan isti'arah makniyah. Kemudian kita tengok seterusnya dalam ayat dalam surah Al-Kahfi yang kita biasa baca, fawajada fiha jidaran yuridu an yanqadda fa'aqamah. Jadi bila kita lihat di sini, fawajada, dua orang itu iaitu Nabi Musa dan Nabi Khidir mendapati di sana di kampung itu ada jidar. Ada jidar maksudnya apa? Dinding. Kemudian disandarkan perkataan dinding itu kepada fa'il yuridu. Sedangkan fa'il yuridu ialah untuk manusia, untuk aqil. Jadi jidar tidak akan yuridu an yanqadha, maksudnya dia ingin jatuh, Dinding itu ingin jatuh. Dinding mana ada keinginan. Jadi di sini apa yang dilihat oleh Musa dan Khidir adalah dinding. Jadi dinding ini ialah musyabbah. Yang tidak disebutkan, yang tidak ditasrihkan adalah musyabbah bih, iaitu dinding itu seperti manusia. Kemudian disebutkan lazim bagi musyabbah bih, iaitu manusia itu ingin jatuh. Manusia itu ingin jatuh. Maka ini adalah isti'arah makniyah, menggunakan kinayah bagi musyabbah bihnya. Tidak menyebutkan musyabbah bih, tapi disebutkan lazim bagi musyabbah bih saja. Jadi seolah-olah Musa dan Khidir melihat dia melihat dinding seolah-olah melihat manusia yang ingin jatuh. Maksudnya dinding tu memang betul-betul nak jatuh dah. Kalau dinding tu kita kata dinding yang hampir jatuh tu tak berapa baligh. Tapi kalau kita lagi baligh, lagi sampai, maka kita kata dinding tu seolah-olah orang yang nak jatuh dah, sikit lagi nak jatuh. Itulah ibaratnya penggunaan isti'arah makniyah dalam ayat surah Al-Kahfi ini. Baik, itu contoh penggunaan isti'arah tasrihiyah dan juga isti'arah makniyah yang digunakan sangat banyak dalam Al-Quran. Baik, kita berpindah kepada perbahasan yang seterusnya. Iaitu yang ketujuh adalah at-tashbih. Maka syaratnya adalah menyatakan persamaan sambil disebut hurufnya, yakni kalimat. Baik, berkaitan dengan tashbih, disebut di sini hanyalah sangat ringkas. Sedangkan tashbih dalam Al-Quran ni sangat banyak. Sehingga orang Arab sangat banyak menggunakan tashbih dalam syair-syair mereka. Begitu juga isti'arah juga mereka banyak menggunakan. Begitu juga dalam Al-Quran sangat banyak tashbih. Sama ada yang disebutkan. Dia tashbih ni apa? Tashbih ni ialah ilhaqu amrin li amrin fi ma'nan atau fi wajih syabah bainahuma. Dia menganalogikan. Dia macam kita analogi lah kalau bahasa Melayu kan. Kita mengkaitkan satu perkara dengan satu perkara kerana ada persamaan antara kedua perkara itu. Jadi tashbih perlu ada 4 rukun. Iaitu kena ada musyabbah, kena ada benda yang nak disamakan tu, kena ada musyabbah bih, kena ada benda yang nak disamakan. Musyabbah bih ialah benda yang disamakan dengannya. Kemudian kena ada tashbih dan kena ada wajh syabah. Itu rukun bagi tashbih. Dan ada tashbih yang disebutkan ada tu tashbih dan ada juga tashbih yang tidak disebutkan ada tu tashbih. Jadi tashbih ni sangat banyak digunakan dalam Al-Quran. Terutamanya dalam Al-Quran banyak menggunakan perkataan mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara innallaha la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Sehingga sebahagian para ulama menulis kitab Al-Amthal fil Quran. Al-Amthal fil Quran, maksudnya seperti Ibn Al-Qayyim,
Imam Suyuti menuliskan juga dalam Itqan, ya, beberapa amsal dalam Al-Quran. Amsal ni maksudnya kalau bahasa Melayu kita mungkin boleh terjemah sebagai analogi-analogi yang digunakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran. Ya, dan banyak analogi, antaranya dikarang oleh ada seorang ulama Azhar, apa? Doktor apa yang ambil kuliah lughah tu? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia tulis buku tentang Tashbihatul Quran. Ya, Tashbihatul Quran. Apa nama doktor saya lupa. Ya, jadi antara perkataan atau perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala banyak memberikan tashbih dalam Al-Quran ialah kehidupan dunia. Innama mathalul hayatid dunya, ya, kehidupan dunia yang umpama, ya, innamal hayatud dunya la'ibun wa lahun, ya, innama mathalul hayatid dunya, ada dalam surah Al-Kahfi pun ada apa? Allahumma salli ala sayyidina. Banyak dalam Al-Quran digunakan istilah, ya, dan digunakan adatut tashbih ni dengan menggunakan perkataan mathalu. Ya, kalau adatut tashbih seperti mana yang disebutkan di sini, adatut tashbih yang disebutkan di sini ada ka, ya, kamathalil ankabut, ya, dalam Quran disebut kamathalil ankabut contohnya, ya. Kemudian disebutkan mathalu, ini banyak dalam Al-Quran, dan juga ada juga menyebutkan ka'annahum khusyubun, ya, ka'annahum, yang banyak disebut ka'anna dalam Al-Quran. Yang ini semua adalah adatut tashbih. Cuma yang banyak dikumpulkan dalam kitab Amsalul Quran ialah perkataan mathalu. Ya, contohnya Allah SWT kata, innallaha la yastahi ay yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Itu yang masyhur kita hafal kan. Innallaha la yastahi, sungguhnya Allah la yubali. La yastahi maksud la yubali. Allah tidak, la yubali maksudnya apa? La yubali dalam bahasa Melayu. Allah SWT tidak, kita nak kata segan silu takut salah terjemahan dia. Allah SWT tidak menjadi masalah kepada Allah untuk memberi masal, untuk memberi satu analogi ma ba'udatan, walaupun analogi itu ialah sekecil-kecil apa? Ba'udah, ya, sekecil-kecil, ba'udah maksudnya nyamuk. Jadi Allah SWT menggunakan analogi nyamuk dalam Al-Quran, ya, setelah menceritakan berkaitan dengan sifat-sifat orang munafik yang menjadi perosak dalam masyarakat. Ya, seumpama munafik itu ialah seumpama nyamuk yang membawa penyakit. Ya, orang munafik analoginya adalah umpama nyamuk yang membawa penyakit malaria, penyakit denggi dan sebagainya, yang membawa virus-virus, nyamuk. Jadi banyak digunakan, ya, analogi. Contohnya dalam surah Al-Baqarah yang biasa kita baca kan, mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. Jadi dalam ayat itu Allah Subhanahu Wa Taala ingin memberi satu analogi. Bila menggunakan perkataan masal itu adalah tashbih. Ya, kerana disebutkan adatut tashbih. Apa musyabah dia? Ya, musyabah dia adalah Allahumma salli alaihi wasallam, musyabah dia orang munafik. Ya, orang munafik disamakan dengan kamathalil ladzi istawqada nara. Samalah seperti dengan seorang lelaki yang menyalakan api. Falamma adaa'at ma hawlahu, dan apabila terang benderang sekelilingnya, zahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatil la yubsirun. Ya, jadi disebut oleh ini saya baca daripada Syekh Muhammad Abdullah Darras, dia kata umpama orang munafik ni analoginya adalah umpama Nabi SAW membawa hidayah, membawa Al-Quran, membawa ajaran Islam. Ya, jadi Nabi SAW umpama menyalakan lampu kepada mereka untuk menerangi mereka perjalanan mereka nak hidup di dunia ni. Ya, tapi mereka sendiri yang memadamkan api yang dibawa oleh Rasulullah SAW itu. Mereka cuba untuk memadamkan. Yuriduna liyutfi'u nurallahi biaidihim biafwahihim wa ya'ballahu illa an yutimma nurahu walau karihal musyrikun. Ya, jadi orang munafik ialah umpama orang yang ingin memadamkan api yang dibawa oleh Nabi SAW. Jadi itu masal yang pertama yang digunakan dalam Al-Quran. Dalam ayatnya mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara.
Kemudian diberikan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, diberikan analogi yang kedua, tashbih yang kedua dalam ayat tu kan. Apa? Au kasayyibin minas sama'i fihi dhulumatun wa ra'dun wa barq yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi hadharal maut wallahu muhitun bil kafirin. Au kasayyibin, hujan yang turun mencurah-curah daripada langit, minas sama'i fi dhulumat, fihi dhulumat, ya, dalam keadaan gelap gelita, wa ra'dun wa barqun, dan ketika hujan yang lebat itu adanya guruh dan adanya petir kilat menyambar. Ya ja'aluna asabi'ahum fi adhanihim, orang munafik apa yang mereka buat, mereka meletakkan tangan di telinga dia, wa yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi hadharal maut, ya, ketika mereka mendengar bunyi guruh maka mereka menutup telinga. Hadrat wallahu muhitun bil kafirin yakadul barqu yakhtafu absarahum kullama adaa lahum masyaw fi. Dan ketika mereka melihat kilat tu datang, maka mereka berjalan. Tapi ketika mereka dengar guruh, mereka tutup telinga. Tapi lihat kilat, mereka berjalan. Ketika dengar guruh, mereka tutup telinga. Jadi itu adalah analogi bagi orang munafik. Ya, kerana mereka bila ada kepentingan, ya, kepentingan dunia mereka, maka mereka pergi. Ya, mereka pergi berjihad, ya, kerana untuk apa? Untuk dapat duit, dapatkan harta, dapat ghanimah. Ya, kerana umpama analoginya bila ada kilat, maka mereka pergi. Ya, dan hujan yang turun itu adalah umpama wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, Al-Quran Karim yang diturunkan. Ya, mereka tutup telinga. Turun hujan, mereka tutup telinga. Tapi bila ada kilat, nampak ada ghanimah, maka mereka pergi. Itu analogi bagi orang munafik yang disebutkan dalam surah Al-Baqarah. Iaitu analogi kedua digunakan dalam Al-Quran. Yang analogi yang pertama tadi, ada setengah para ulama mengatakan itu analogi bagi orang kafir, ya, bukan orang munafik. Ya, kerana disebutkan dua analogi di situ. Yang pertama, orang yang menyalakan api, kemudian ada orang padam. Yang kedua, hujan turun lebat dengan kilat, dengan petir. Kemudian ada orang yang ditutup telinga apabila kilat, apabila hujan. Kemudian apabila ada cahaya, maka mereka pergi. Itu ialah analogi bagi orang kafir yang sentiasa, orang munafik yang sentiasa ingin mengambil manfaat daripada Islam, tetapi mereka tidak ingin masuk ke dalam agama Islam. Itu contoh tashbih atau contoh analogi yang digunakan dalam Al-Quran. Baik, di sini tidak ada disebutkan tashbih yang disebutkan dalam ini. Ada yang disebutkan summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Itu contoh tashbih, mereka adalah pekak, bisu dan buta. Fahum la yarji'un, mereka tidak akan kembali. Baik, dan banyak kitab yang dikarang tentang mutasyabih Al-Quran. Tak apalah. Kemudian kita masuk kepada jenis yang seterusnya yang menjadi fokus kita pada hari ini, insya-Allah. Baik, qala al-musannif rahimahullah, di antara sekalian jenis-jenis tersebut lagi adalah yang merujuk kepada jenis-jenis yang berkaitan dengan hukum hakam ataupun al-ma'ani, ya, makna-makna yang berkaitan dengan hukum hakam. Baik, kita dah habis tadi makna yang berkaitan dengan lughah, ya, ilmu al-lughah, kemudian ilmu al-balaghah, ya. Kemudian kita masuk kepada jenis-jenis Al-Quran yang berkaitan dengan hukum hakam. Baik, dan ianya terbahagi kepada 7. Baik, 7 perbahasan ini sebenarnya ialah perbahasan yang terdapat dalam kitab ataupun dalam ilmu usul fiqh. Ya, cuma Al-Quran ini, ya, adalah kitab yang kita gunakan ilmu usul fiqh, ilmu lughah, ilmu mantiq untuk kita memahami dia. Untuk kita istinbat, maka perlu menggunakan ilmu lughah, ya, untuk kita al-fahmu. Kemudian kita perlu menggunakan ilmu usul fiqh untuk kita istinbat. Jadi perbahasan ulum Quran dia takkan lari daripada perkara-perkara itu. Ya, jadi untuk kita memahami makna, ya, makna yang berkaitan dengan hukum hakam dalam Al-Quran, maka perlu untuk memahami beberapa istilah-istilah dalam ilmu usul fiqh. Baik. Ayat berkaitan dengan hukum hakam dalam Al-Quran ini yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Al-Mustasfa, ada lebih kurang 500 sahaja ayat yang berkaitan dengan hukum hakam. Ya, jadi kaedah ataupun usul fiqh yang digunakan
Usul fiqh yang kita belajar tu hanya untuk kita bertaamul dengan ayat-ayat ahkam sahaja. Adapun ayat yang berkaitan dengan akhlak, ayat berkaitan dengan akidah, itu kita mungkin hanya boleh gunakan ilmu mantik atau ilmu lughah sahaja. Adapun ayat yang berkaitan dengan hukum hakam, maka kita gunakan ilmu usul fiqh. Jadi ini adalah beberapa perbahasan yang berkaitan dengan usul fiqh yang disebutkan dalam kitab Ulum Quran. Baik, ianya terbahagi kepada 7. Yang pertama ialah al-amu al-baqi ala umumihi. Bermaksud makna am yang kekal atas makna am tersebut. Al-am al-baqi ala umumihi. Jenis ini amat sedikit sekali dalam Al-Quran. Yang wujud hanya 2. Jadi Al-Imam As-Suyuti mengatakan lafaz am, pertama sekali apa maksud am? Lafaz am maksud al-amu dalam waraqat surah ma'amma syai'aini fasa'ida. Lafaz am ialah lafaz yang umum untuk 2 ataupun lebih. Maksud lafaz yang umum yang merangkumi 2 ataupun lebih. Jadi lafaz am ini sangat sedikit dalam Al-Quran. Lafaz am yang tidak dikhususkan, maksud am yang am saja, dia kekal dengan am dia tanpa dikhususkan, itu sangat sedikit dalam Al-Quran. Sebab itu sebahagian para ulama mengatakan ma min amin illa waqad khus. Tidak ada am, tidak ada umum dalam Al-Quran, melainkan semuanya telah dikhususkan. Tidak ada am, melainkan semuanya telah dikhususkan. Jadi ada beberapa contoh-contoh atau ayat-ayat yang tidak yang terkecuali daripada kaedah itu. Kaedah tidak ada am, ma min amin illa waqad khusis. Tidak ada am melainkan telah dikhususkan. Bermaksud am yang kekal dengan am dia itu, am yang maksud dia am, dia umum sahaja, sangatlah sedikit dalam Al-Quran. Dan ini semua juga kembali kepada contoh yang mudah. Sebelum kita pergi pada ayat Al-Quran, contoh Nabi SAW kata kullu bid'atin dhalalah. Dan lafaz am ini adalah lafaz tertentu yang digunakan. Contohnya penggunaan isim mausul, penggunaan lafaz kullu, ataupun an-nakirah fi siyaqin nafi. Jadi ada beberapa uslub ataupun beberapa lafaz yang memberi maksud am. Yang biasa digunakan ialah perkataan kullu. Baik, kalau kullu ataupun kita kata alif lam al-istighraqiyah juga memberi maksud am. Baik, lafaz kullu contohnya dalam hadis Nabi SAW, kullu bid'atin dhalalah. Jadi kullu di situ ialah lafaz am. Jadi bid'ah yang dimaksudkan ialah bid'ah secara umum. Cuma kalau kita kembali pada kaedah tadi, ma min amin illa waqad khusis, tidak ada am melainkan telah dikhususkan am itu. Maksud bid'ah yang khusus sahaja dhalalah. Bid'ah kullu bid'atin dhalalah bermaksud kullu bid'atin illa. Setiap bid'ah melainkan dia ada takhsis pula. Setiap bid'ah melainkan bid'ah yang hasanah, maka bid'ah itu adalah dhalalah. Okey, jadi lafaz am di situ telah dikhususkan dengan hadis-hadis yang lain. Contoh juga Nabi SAW dalam sebuah hadis kata habbatus sauda shifaa'un likulli da'. Habbatus sauda shifaa'un likulli da'. Habbatus sauda ini ialah penawar bagi semua penyakit. Jadi likulli da', lafaz kul itu ialah lafaz am. Ia kembali pada kaedah tadi, ma min am illa waqad khusis. Tidak ada am melainkan am itu dikhususkan dengan sama ada dikhususkan dengan hadis atau dikhususkan dengan Quran, dikhususkan dengan ijma' dan sebagainya. Jadi adakah habbatus sauda shifaa'un likulli da'? Maka perkara ini disebut oleh Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam mensyarahkan hadis itu dalam Fathul Bari. Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani mengatakan lafaz shifaa'un likulli da' itu ialah al-amul makhsus. Kerana habbatus sauda tidak boleh mengubat semua penyakit. Ada penyakit yang kerana habbatus sauda ini sifatnya panas. Ada perbahasannya dari sudut medis. Mengapa habbatus sauda itu tidak boleh menjadi ubat pada semua penyakit. Jadi hanya disebut oleh Nabi SAW itu dengan lafaz likulli da', semua penyakit, melainkan dia ada pengecualian.
pengecualian tu kita kata dikhususkan, ya, hanya untuk penyakit-penyakit tertentu sahaja. Sebab tu kalau orang faham secara ayat Al-Quran atau hadis secara literal, dia faham secara zahir, maka dengan tidak memahami kaedah, ya, untuk memahami nas, maka dia akan faham lafaz kul tu maksud dia semualah. Al-am al-baqi ala umumihi. Dia akan faham lafaz kul itu dengan maksud semua. Okey. Contoh Allah SWT kata kullu syai'in halikun illa wajhah. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Semua yang kullu syai'in halikun illa wajhah. Gitu kayak Quran ya. Semua akan binasa melainkan wajah ataupun wajhun itu ditakwilkan oleh para ulama sebagai zat Allah. Semua akan binasa yang melainkan zat Allah, ya. Tetapi semua di situ ditakhsiskan lagi. Kullu itu maksud semua akan binasa. Tapi ada yang tak binasa. Disebut oleh para ulama yang dikecualikan adalah syurga dan neraka. Kerana syurga dan neraka tidak binasa. Yang binasa hanyalah dunia ni sahaja. Ya, tapi di akhirat syurga dan neraka itu kekal. Ya, tidak dibinasakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi lafaz kullu yang digunakan, ya, ada takhsis. Ini disebutkan selepas ini iaitu al-am al-makhsus, ya, am yang telah dikhususkan. Baik, untuk contoh berkaitan dengan am yang kekal atas makna am tersebut, Imam Suyuti mengatakan ada 2 ayat sahaja. Bermaksud sangat sedikit, ya. Sangat sedikit contoh dalam Al-Quran yang berkaitan dengan am yang memang makna dia am tanpa ada pengkhususan, tanpa ada pengecualian. Ya, contohnya Imam Suyuti mengatakan ada 2, tapi Imam Zarkashi menyebut dalam Burhan ada beberapa lagi contoh am yang umum untuk tidak ada pengecualian. Baik, contohnya innahu bikulli. Kulli itu ialah lafaz am. Ya, sesungguhnya Allah, ya, sesungguhnya dia itu Allah bikulli syai'in alim. Ya, dengan setiap sesuatu Allah SWT mengetahui. Jadi ini tidak ada bangkangan lagi kerana memang Allah SWT mengetahui semua kulliyat dan juz'iyat. Allah SWT mengetahui tiap-tiap sesuatu tanpa ada pengecualian. Jadi lafaz kul di sini ialah lafaz yang umum, ya, kekal umum dia, ya, kekal umum dia tanpa ada pengecualian. Contoh yang lain, yang kedua yang disebutkan ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Jadi lafaz amnya mana? Lafaz amnya ialah pada lafaz kum. Ya, sini khalaqakum. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum. Baik, kum di situ merujuk kepada manusia. Ya, yang Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan manusia tanpa ada pengecualian. Ya, semua manusia, ya, diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tanpa ada pengecualian. Jadi di sini ialah contoh lafaz am al-baqi ala umumi. Am yang kekal dengan umumnya tanpa ada pengecualian kerana semua manusia dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tanpa ada pengecualian. Baik, kita pergi kepada yang berkait dengan am ini dan khas ini. Yang kedua adalah al-am al-makhsus, ya, al-am al-makhsus. Dan yang ketiga adalah al-am urida bihi al-khusus. Ya, yang kedua dan ketiga adalah al-am al-makhsus dan yang ketiga adalah al-am urida bihi al-khusus. Baik, apa maksud al-am al-makhsus? Al-am al-makhsus yang kita sebutkan tadi ialah makna am yang telah dikhususkan. Okey, dia lafaz am kemudian dikhususkan. Ya, sama ada, ya, dikhususkan itu, ya, dengan cara dia ada takhsis ni, ada muttasil dan munfasil. Sama ada dikhususkan pada ayat itu juga, ya, sama ada dengan ada istisna dengan illa ataupun dengan sifat, ya, ataupun dengan Allahumma salli ala Muhammad, ataupun dengan syarat, ya, sama ada dikhususkan pada ayat itu juga ataupun dikhususkan pada ayat yang berasingan, ya, pada ayat yang berasingan juga boleh untuk mengkhususkan. Nanti kita akan tengok contoh. Baik, ataupun yang kedua, okey, yang kedua ialah makna am yang tetapi dikehendaki dengannya makna yang khusus. Okey, yang ketiga ni, yang ketiga itu al-am urida bihi al-khusus. Yang ini bukan am. Yang kedua tu am, hakikatnya am.
Yang ketiga ini bukan am. Ya, dia hanya menggunakan lafaz am, tetapi menggunakan lafaz am tu dari sudut majaz. Ya, dari sudut majaz sahaja, tetapi yang dimaksudkan ialah makna yang khusus. Ya, sebab itu beza antara yang kedua dan ketiga ini. Yang kedua itu hakikatnya memang yang dimaksudkan ialah am dengan afrad dia, dengan al-afrad am tu, dengan semua perkara yang contoh manusia telah orang 1 2 3 4 5. Tapi yang kedua ni bila disebutkan manusia, bukan maksud dia manusia 1 2 3 4 5, bukan maksud afrad itu. Tapi yang dimaksudkan manusia tapi digunakan secara majaz, bermaksud orang itu adalah ibarat manusia. Orang itu adalah seperti semua manusia. Tapi yang dimaksudkan ialah bukan manusia secara afrad atau keseluruhan. Jadi al-amul makhsus ialah penggunaan secara hakikat, dan al-am alladhi urida bihi al-khusus ini ialah penggunaan dari sudut majaz sahaja. Yang dimaksudkan bukan am. Tapi al-am dia menggunakan lafaz am tapi yuradu bihi al-khusus. Samalah kalau kita dalam ilmu balaghah ada penggunaan khabar tapi urida bihi al-insya'. Ada penggunaan al-insya' urida bihi al-khabar. Begitu cara dia. Jadi maksudnya dia bukan nakkan lafaz tu. Dia nakkan lafaz khusus tapi menggunakan lafaz am kerana ada gharad balaghiyah, kerana ada uslub qarinah atau majaz yang ingin disampaikan menggunakan lafaz am itu. Baik. Maka yang pertama itu contoh diberikan, maka yang pertama itu banyak disebutkan. Manakala yang kedua adalah seperti. Jadi tak bagi contoh yang pertama. Baik, saya nak bagi contoh yang pertama iaitu am al-makhsus. Ya, contoh tadi saya sebut dah yang kullu bid'atin dhalalah, itu contoh dalam hadis. Ya, contoh dalam Al-Quran juga banyak. Ya, antaranya ialah Allah Subhanahu Wa Taala berfirman kullu syai'in halikun illa wajhah tadi. Itu contoh yang saya sebutkan tadi. Semua yang berada di atas muka bumi ini akan binasa. Semua akan binasa, tapi tak disebut kecuali. Yang disebut dalam ayat lain, ya, dalam syurga khalidina fiha abada. Dalam syurga itu tidak akan binasa, mereka kekal selama-lamanya dalam syurga. Jadi adakah syurga dan neraka akan binasa? Tidak. Jadi kullu syai'in halikun illa wajhah, ya, setiap perkara syai'in, semua perkara ni akan binasa kecuali zat Allah dan kecuali yang lain yang disebutkan dalam ayat-ayat yang lain. Itu masuk al-am al-makhsus. Ya, asalnya am, semua akan binasa kecuali Allah. Ya, ayat lain sebut kecuali syurga, ayat lain sebut kecuali neraka. Itu masuk al-am al-makhsus. Ataupun ayat Allah Subhanahu Wa Taala wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Ya, orang-orang perempuan yang ditalakkan maka mereka beriddah, ya, selama 3 kali quru, ya, sama ada dengan maksud suci ataupun dengan maksud haid. Jadi 3 quru atau 3 kali suci, itulah mazhab Syafi'i. Jadi orang yang ditalakkan, Allah SWT menggunakan lafaz am wal mutallaqat. Jadi wal mutallaqat ialah lafaz am kerana alif lam itu. Alif lam tu alif lam sama jinsiyah atau istighraqiyah. Maksud semua orang yang ditalakkan dengan maksud alif lam istighraqiyah. Jadi terkecuali bukan semua orang perempuan yang diceraikan, ya, maka dia akan beriddah dengan 3 kali suci. Maka ayat itu ditakhsiskan, dikecualikan daripada orang perempuan yang ditalakkan itu dengan ayat yang lain, iaitu ayat wa ulatul ahmali ajaluhunna ay yadhana hamluhunna. Ya, orang-orang perempuan yang hamil, maka iddah mereka ialah sehingga mereka melahirkan anak mereka, itulah iddah mereka. Ya, jadi wal mutallaqat itu ditakhsiskan dengan ayat wa ulatul ahmal. Kemudian ditakhsiskan juga, dikecualikan juga, ya, orang yang tidak beriddah dengan 3 kali suci. Itu yang pertama sekali, orang yang perempuan yang mengandung. Yang kedua ialah wallahi ya'isna minal mahid, iaitu orang perempuan yang menopause, yang tidak haid lagi, maka iddah dia adalah 1 ashhur. Maka iddah dia bukan 3 kali suci, tapi iddah mereka 3 bulan, ya, 3 bulan. Baik, jadi itu contoh bagi al-am al-makhsus. Banyak lagi sebenarnya dalam Al-Quran. Ini bukan saya nak sebutkan semua. Kalau sebut semua maknanya kita
Masuk bab ni je lah hari ni. Baik, kemudian yang kedua makna am, al-am allazi urida bihi al-khusus. Am yang kita nak bukan lafaz am itu, tapi yang kita nak sebenarnya khusus. Yang pertama tadi memang kita nak am tu, kemudian kita kecualikan. Yang kedua ini ialah am yang kita hanya menggunakan lafaz am itu untuk mengambil makna majazi sahaja. Tapi yang dimaksudkan ialah khusus. Baik, antaranya adalah ayat ini am yahsuduna an-nasa ala ma atahumullah min fadlih faqad atayna ala ibrahim al-kitaba wal hikmah wa atainahum mulkan azima. Atau patutkah mereka dengki kepada manusia? Baik, an-nas di sini, manusia di sini bukan yang dimaksudkan ialah orang kafir musyrikin itu, ya. Mereka hasad kepada manusia secara umum. Ya, tapi manusia di situ adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi am yahsudunan nas, perkataan an-nas itu ialah al-am allazi urida bihi al-khusus. Bukan yang dimaksudkan ialah perkataan an-nas itu merujuk kepada manusia, mereka ni orang kafir musyrikin ini dengki kepada an-nas, iaitu manusia secara umum. Tapi yang dimaksudkan an-nas di situ ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini mempunyai sifat-sifat yang terpuji selayaknya seperti satu umat atau seperti manusia yang sejagat, ya. Sebab itu digunakan lafaz an-nas untuk, ya, memberi maksud bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ayat yang seterusnya yang memberi makna majas juga, ya, daripada surah ini, surah Ali Imran. Alladzina qala lahum nas innan nas qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Baik, mereka jugalah ialah yang diberitahu oleh orang-orang pembawa berita kepada mereka bahawa kaum musyrik, kaum kafir telah mengumpulkan tentera untuk memerangi kamu. Oleh itu hendaklah kamu gerun kepadanya. Maka berita itu makin menambahkan iman mereka. Lalu berkata hasbunallahu wa ni'mal wakil. Jadi alladzina qala lahum nas, siapa yang berkata ini kepada para sahabat Nabi untuk menakut-nakutkan sahabat Nabi. Disebutkan mengatakan an-nas di sini bukanlah ramai orang. An-nas itu hanyalah seorang yang dinamakan sebagai An-Nu'man Ibnu Bashir. Ibnu Bashir ini dia munafik ataupun dia musyrik. Ya, alladzina qala lahum nas, dialah seorang yang menakutkan sahabat Nabi. Dia kata innan nasa qad jama'u lakum, ya, sungguhnya orang kafir dah kumpulkan bala tentera untuk memerangi kamu. Okey, yang ini tak silap saya dalam peperangan Ahzab. Ya, jadi an-nas di sini siapa yang mengumpulkan bala tentera? Okey, yang mengumpulkan bala tentera ni bukan an-nas, bukan ramai. Yang dimaksudkan yang mengumpulkan bala tentera di sini ialah Abu Sufyan. Jadi an-nas di sini ialah lafaz am, manusia. Tapi yang dimaksudkan ialah Abu Sufyan yang menghimpunkan tentera. Jadi ini adalah contoh am, dia guna lafaz am, tapi yang nak dimaksudkan adalah seorang, ya, ataupun orang tertentu. Tidak ingin digunakan lafaz am itu untuk memberi makna lafaz am, ya, secara hakikatnya, tapi hanya digunakan lafaz am untuk memberi makna majazi. Baik, kerana seolah-olah mereka itu ialah manusia yang ramai, tapi sebenarnya seorang sahaja. Baik. Beza antara keduanya, maksudnya beza antara al-amul makhsus dan al-am alladhi urida bihil khusus tadi, bahasanya pertama itu adalah hakikat. Bermaksud yang pertama itu ustu'mila fi mawudi'a lahu. Bermaksud yang pertama tadi, maksud al-am al-makhsus digunakan memang untuk memberi makna am tu, ya, secara fi mawudi'a lahu, memang, ya, secara tepatnya dalam bahasa Arab itulah maksud am. Kemudian manakala yang kedua iaitu al-am alladhi uridu bihi al-khusus tadi, yang dimaksudkan ialah majaz sahaja. Dia nak berkias saja, dia kata manusia tapi seorang je sebenarnya. Dia hanya menggunakan majaz sahaja, tidak menggunakan hakikat. Tidak dimaksudkan sebenarnya orang itu secara umum. Okay, sekejap. Ada yang lupa nak mute ni. Baik, dan bahawasanya qarinah bagi yang kedua itu bersifat aqliyah. Okey, dan beza yang seterusnya tadi Imam Suyuti menyebutkan beberapa perbezaan antara
am al-makhsus dan al-am alladhi urida bihi al-khusus. Yang pertama hakikat, yang kedua majaz. Okey, perbezaan yang kedua, qarinah bagi yang kedua itu bersifat aqliyah. Kerana majaz itu difahami dengan akal. Kerana yang dimaksudkan An-Nas di sini adalah Abu Sufyan. Yang dimaksudkan An-Nas di sini ialah Nu'man ibn Bashir. Kita hanya dapat fahami dengan asbabun nuzul ayat itu. Okey, dan qarinah yang jenis pertama ini yang kedua, qarinah yang jenis yang pertama tadi ialah lafziyah. Kerana lafaz pengecualian takhsis itu disebutkan dalam ayat. Jadi qarinah dia perlu ada dalam ayat. Tak boleh kita fikir-fikir sendiri kerana itu hakikat ni mesti kena ada. Baik, dan yang kedua itu juga boleh untuk dikehendakkan dari maknanya seorang sahaja. Maksud al-am alladhi uridah bil khusus. An-nas tu boleh dikatakan seorang pun tak apa kerana dia guna majaz. Majaz ni boleh kita gunakan ramai untuk seorang. Tapi kalau hakikat tak boleh, berbeza dengan yang pertama. Kadang yang pertama menggunakan lafaz am dengan cara yang betul. Kerana kalau penggunaan jamak, mana boleh untuk seorang dua orang. Jamak kena lebih daripada dua orang. Jadi kalau untuk al-am al-makhsus perlulah untuk diitlakkan kepada lebih daripada dua orang. Baik, ada lagi yang keempat dan kelima, tapi saya rasa dah pukul 11.30 ni. Kita sambung esoklah. Okey, cuma perbahasan yang lebih mendalam tentang yang kita akan bincangkan sehari dua hari mungkin 3 hari ni ialah perbahasan yang disebutkan dalam kitab usul fiqh. Cuma kitab usul fiqh dia luas dia bukan hanya menumpukan kepada Al-Quran sahaja, tapi juga berkait dengan Quran, berkait dengan hadis, berkait dengan ijma', berkait dengan qiyas. Tapi kalau dalam kitab ulum Quran kita mengambil kaedah dalam usul fiqh dan kita tatbikkan dalam Al-Quran. Tadi saya tak tatbik lagi, saya bagi contoh baru. Tatbik tu tuan-tuan boleh buat sendirilah. Cuba cari lafaz am dalam Quran. Cuba cari contoh semua perkataan kullu dalam Quran. Cuba cari semua perkataan kullu dalam Quran. Jadi sebab kerana kullu tu lafaz am. Dan kita cuba perhatikan adakah kullu itu telah ditakhsiskan ataupun tidak. Kita sebut tadi kullu tu ma min am illa wa qad khusis. Semua lafaz am itu telah ditakhsiskan, melainkan beberapa sahaja yang disebut oleh para ulama. Dan kemudian kita tengok pula antara lafaz am lagi, kita tengok isim yang ada alif lam. Contoh wal asri innal insana lafi khusr. Al-insan di situ. Adakah maksud al-insan secara umum? Ataupun maksud al-insan yang tertentu sahaja. Dan sebenarnya al-insan itu telah ditakhsiskan. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu. Itu al-am al-makhsus. Am yang telah ditakhsiskan. Antar lagi apa? Innal insana khuliqa halu'a. Idza massahu asy-syarru jazu'a wa idza massahu al-khairu manu'a illa al-musallin. Itu ayat saya lupa. Jadi perkataan illa tu dah mentakhsiskan al-insan yang disebutkan mula-mula. Apa lagi contoh ayat? Banyaklah. Al-insan biasa banyak disebutkan yang apa dalam Al-Quran ni. Al-insan ada alif lam. Alif lam itu alif lam al-istighraqiyah. Kemudian tengok ditakhsiskan di mana. Itulah cara kita nak menggunakan ilmu yang kita belajar dalam ulum Quran ini. Contoh saya kata yang mudah lagi ni kita kena buat, cari perkataan kullu dalam Quran, cari isim yang ada alif lam, dan kita tengok adakah isim itu telah ditakhsiskan. Seperti mana yang kita belajar hari ini, ma min amin illa wa qad khusis. Tidak ada am melainkan telah ditakhsiskan oleh Allah Subhanahu wa taala, sama ada dalam Al-Quran sendiri ataupun daripada hadis Nabi SAW. Contohnya yang lebih banyak mungkin kita akan tengok pada hari esok lah, kerana esok dia akan sebutkan contoh-contoh takhsis dengan Al-Quran dan juga As-Sunnah. Baik, wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. Ada soalan kali ini? Tak ada soalan. Baik, insyaAllah kita akan sambung lagi pada hari esok. Apa yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang buruk itu datang daripada diri saya sendiri, dan semuanya kembali pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.